Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada MHO, khususnya kepada Datuk Hisham kita, dan kepada Tan Sri sendiri, dan kepada para media, sahabat-sahabat, rakan-rakan daripada NGO semua. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membicarakan sedikit mengenai isu-isu pendatang asing tanpa izin ataupun isu melibatkan pelarian. Sebab kita terpanggil bahawa kenapa isu ini, mungkin rakyat nak mengetahui kenapa kita bawa isu ini secara lapangan. Kita turun secara lapangan, kita membuat pembongkaran dan terjahan secara lapangan. Memang sebelum ini kita lihat bahawa isu-isu sebegini ada di media-media sosial dan dibuat laporan secara online ataupun secara fizikal, aduan kepada agensi-agensi kerajaan. Apa yang kita lihat bahawa tidak ke mana, kerana mungkin berlaku kekangan apabila aduan-aduan ini dibuat. Tindakan yang nak diambil, dia memakan masa bukan sekejap. Ini satu tindakan selepas aduan, dia mengambil masa paling minimum 3 bulan. Baru tindakan ini nak boleh diambil. Dan apabila ini kita lihat memang tidak akan berlaku apa-apa perubahan. Dan kita sendiri telah turun berbincang dengan agensi-agensi kerajaan, berbincang dengan Exco, melibatkan kepentingan rakyat, melibatkan kepentingan peniaga-peniaga rakyat tempatan. Dan dengan itu keputusan yang kita ambil bahawa keadaan sekarang, di masa sekarang, bahawa yang paling cepat diambil tindakan hanyalah berdasarkan viral sahaja. Sebab itu kita mengambil pendekatan, sepelas ini kita mengambil pendekatan, kita turun buat pembongkaran secara lapangan untuk kita tunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa inilah keadaan yang kritikal sedang berlaku dalam negara kita. Dan apabila setiap kali kita membuat pembongkaran, kita membuat terjahan, kita tunjukkan secara live, memang ada risiko. Yang paling pelik saya nak kongsikan di sini bahawa kita dikenakan laporan ini daripada PBT sendiri. Sebenarnya kita bongkarkan isu yang perlu diambil tindakan oleh pihak berkuasa tempatan, melibatkan permis, melibatkan lesen. Tetapi mereka membuat laporan ke atas NGO. Ini kita tidak faham kenapa perkara-perkara sebegini berlaku. Yang lebih menarik apabila kita diambil keterangan oleh PDRM. Soalan yang saya berikan kepada pegawai penyiasat, adakah semasa kita membuat terjahan pembongkaran ini kita buat, berlaku tindakan sita kedai oleh PBT? Pegawai bagi tahu, ya, selepas turun ke lapangan buat pembongkaran ada saja kesalahan dan mereka pergi turun ke lapangan sita permis-permis ini. Bila ada sita, apa masalah kita? Kalau kita tidak turun, hampa tak ambil tindakan. Bila kita turun, ambil tindakan. Bermakna ini melibatkan masalah penguatkuasaan yang perlu rakyat Malaysia faham. Tuan-tuan, ini melibatkan pelarian ini. Saya nak kongsikan di sini. Ini melibatkan pelarian. Selalu saya katakan, ini bukan melibatkan pelarian kemanusiaan. Ini bukan. Ini adalah pelarian untuk datang ke dalam negara kita untuk memonopoli ekonomi kita. Ini bukan mereka bekerja untuk terus hidup, tetapi mereka berada dalam negara kita, buka perniagaan, monopoli perniagaan. Mereka menjadi kaya raya berada di dalam negara kita. Kalau mereka buka di pasar borong, mereka menjadi tauke untuk supply kepada rakyat Malaysia. Kita ada persatuan, tetapi persatuan ini terpaksa ambil barang daripada pelarian ini. Cuba bayangkan bagaimana mereka ada sebagai satu virus yang berada dalam negara kita. Inikah mereka nak teruskan kelangsungan hidup? Mereka bukan bekerja, tetapi mereka memonopoli perniagaan. Dan ini yang berlaku dalam negara kita. Cuba bayangkan sekarang ini kita ada undang-undang untuk dilaksanakan. Mana ada macam Datuk Hisham sebutkan tadi, bahawa pelarian ini, warga asing ini tidak boleh menceburi sektor IKS. Mereka tidak boleh berada, tak boleh buka kedai-kedai runcit ini, tak boleh langsung berniaga aksesori, tak boleh langsung berniaga di kios-kios dalam pasar raya. Di Bukit Bintang saya nak bagi tahu sekarang ini. Kenapa biarkan mereka ini terus menjajah ekonomi rakyat kita? Bagaimana? Permis sebesar 10 kali 8, 10 kali 10. Semua ini dimonopoli oleh warga asing. Di mana perginya penguatkuasaan di situ? Ini ekonomi rakyat Malaysia yang sedang dirompak setiap hari oleh warga asing. Ini perlu pelaksanaan tindakan undang-undang ini yang kita bongkarkan secara lapangan. Perlu diambil. Kalau mereka ini diberikan kelebihan, diberikan hak, apa akan berlaku? Sekarang ini kad UNHCR yang kita tidak ada perjanjian dengan PBB pun dia orang besar kepala.
Dewan Besar Kepala dan rakyat Malaysia menganggap bahawa kad UNHCR ini adalah satu kad yang kebal. Dan setelah kita dedahkan di lapangan selama 10 bulan tanpa henti, bahawa ini adalah kad yang tidak memberi sebarang apa-apa kekebalan kepada pelarian ini. Ini tidak ada. Dan sekarang ini seluruh negara mula sekarang terpanggil untuk membicarakan isu melibatkan pelarian. Dan kementerian sendiri tidak ada data. Baru saja Menteri KDN keluarkan kenyataan yang diambil di US bahawa pelarian etnik Rohingya ini ada 190,000. Sekarang ini baru ada. Sebelum ini tak ada pun. Ada menteri kata 200,000 lebih. Ada kata 148,000. Ada kata 108,000. Ini. Dan saya dapat kongsikan di sini bahawa kalau kita terus biarkan sebegini tanpa ada pendataan, akan ada masalah kepada negara kita. Dan kalau mengikut keadaan sekarang ini, isu ini tidak akan dapat diselesaikan. Dia orang pelarian ini tidak akan ke negara ketiga. Tidak akan, tuan-tuan. Bayangkan negara yang ada tanda tangani ratifikasi dengan UN hanya menerima pelarian etnik Rohingya ini dalam masa 18 tahun. 7,000 etnik pelarian ini saja. Ini US negara yang ada tanda tangani. 18 tahun 7,000 pelarian saja diterima. Finland 18 tahun 1 pelarian saja diterima. Ini dikeluarkan oleh UNHCR sendiri. Malaysia berapa ramai yang tidak ada sebarang tanda tangani melibatkan ratifikasi? Ratusan ribu ada dalam negara kita. Bagaimana kita nak selesaikan isu ini? Dan ada di dalam UNHCR, boleh rujuk UNHCR, kalau mana-mana pelarian yang dah mohon untuk ke negara ketiga, tetapi apabila mereka sudah diterima ke negara ketiga dan pelarian itu tolak untuk tidak mahu pergi ke negara ketiga, mereka tidak akan diinterview semula untuk dihantar ke negara ketiga. Dan mereka terus akan memegang kad UNHCR dan diiktiraf sebagai pelarian. Bermakna mereka tidak akan tinggalkan Malaysia. Ini boleh rujuk kenyataan di dalam UNHCR sendiri. Inilah yang menyebabkan isu-isu yang saya terpanggil untuk membongkarkan secara lapangan. Pelarian ini, dia bukan setakat monopoli melibatkan barang-barang, melibatkan peruncitan, melibatkan sektor-sektor IKS. Tetapi mereka sedang memonopoli melibatkan manpower. Lambakan mereka ratusan ribu ini, mereka menjadi pembekal utama kepada sektor-sektor IKS, construction. Ini semua dimonopoli, manpower ini, tenaga-tenaga buruh ini, dimonopoli oleh mereka. Sebab itu rakyat kita ini dari segi melibatkan pekerjaan juga kita tidak boleh kontrol, dan dari segi melibatkan perniagaan di sektor-sektor kecil ini juga kita tidak boleh atasi. Ini 3D, meniaga tepi jalan sektor 3D apa? Ini 3D, dia orang bawa transportation, bekalkan lori-lori, gajikan rakyat tempatan. Ini Rohingya ada transport, gajikan pekerja-pekerja tempatan kita. Ini 3D apa sektor ini? Dan kita harap bahawa kita akan terus bongkarkan isu-isu ini, dan kita minta sekarang ini melibatkan penguatkuasaan perlu tegas. Kalau penguatkuasaan tidak tegas, kita tidak boleh buat apa. Dan yang paling penting, kita nak serukan di sini bahawa seluruh rakyat Malaysia, bukan kita MHO sahaja, bukan MCCC sahaja, bukan Seplas sahaja, isu melibatkan parti dan pelarian ini adalah menjadi tanggungjawab isu rakyat Malaysia. Ini hak kita yang perlu kita pertahankan. Dan rakyat Malaysia perlu bangkit pertahankan hak mengikut lunas undang-undang yang dibenarkan oleh kerajaan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan inilah sebahagian, kalau saya nak kongsikan untuk kita buat terjahan, saya rasa selama 10 bulan 25 terjahan yang kita buat hampir di seluruh tempat, di Pulau Pinang, di Kedah, di Negeri Sembilan, di Melaka, hampir, dan kebanyakan kita buat terjahan secara lapangan, semua diambil tindakan oleh kerajaan, oleh PBT, oleh PDRM, oleh Immigration. Dan baru-baru ini yang paling terbaru kita buat adalah di Nilai Negeri Sembilan. Dan MB sendiri respon terjahan yang kita buat 1 Oktober 2023. MB, Menteri Besar Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, terus respon. 4 hari bulan 1, jawatan kuasa khas ditubuhkan untuk memantau melibatkan isu warga asing di Nilai 3. Alhamdulillah. Dan kita akan terus bekerjasama untuk mengambil satu tanggungjawab terhadap rakyat Malaysia. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan serahkan kepada Tan Sri. Terima kasih pada Ustaz Sof.